Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin alaihi afdhalus salati wa tamut taslim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pertemuan yang bonus. Okey, bonus ni sebab apa? Sebab dalam bab yang kita bincangkan pertemuan sebelum ni, iaitu bab mislain mutaqaribin mutajanisain, saya secara tak sengaja telah sebut beberapa istilah macam qiraat, riwayat, tariq, sebagainya. Jadi saya rasa sebab saya lupa nak masukkan bab ini dalam mukadimah yang hari tu, jadi saya lupa nak masukkan. Jadi saya buat keputusan untuk buat satu video yang asing lah, buat pembacaan yang asing lah. Baik. Jadi dalam sesi kali ini, yang bonus ni, kita masuk untuk kenal secara ringkas apa itu ilmu qiraat. Masuk secara ringkas sahaja. Kita tak masuk secara mendalam. Sekadar untuk menjelaskan istilah-istilah yang disebutkan dalam pertemuan yang lalu. Baik. Sebelum kita masuk pada istilah, kita kena kenal dahulu maksud istilah qiraat itu sendiri. Baik. Dari sudut bahasa, qiraat adalah jamak ataupun plural daripada kalimah qiraah. Qiraah jamaknya adalah qiraat. Qiraah jamak dia qiraat. Okey. Kalimah qiraah datang daripada masdar qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a maksudnya membaca. Telah membaca. Yaqra'u, dia sedang membaca. Qira'atan, pembacaan. Jadi maksud qira'at ni dari sudut bahasa asalnya adalah pembacaan. Baik. Dari sudut istilah, qira'at ialah suatu ilmu berkenaan cara-cara melafazkan kalimah-kalimah Al-Quran. Dia qiraat dengan tajwid nampak macam lebih kurang sama. Ilmu berkenaan cara melafazkan kalimah-kalimah Al-Quran. Tapi beza dia sekarang, hari tu kita kata cara melafazkan kalimah-kalimah Al-Quran, dalam masa yang sama kita menyempurnakan hak dan mustahak huruf tersebut. Okey. Tapi untuk qiraat, kita sertakan sekali dengan perbezaan bacaannya. Perbezaan bacaannya sama ada bacaan tersebut disepakati ataupun diperselisihi. Disepakati ataupun diperselisihi dengan berpandukan imam-imam yang diperakui kebersambungan sanadnya sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya cara kita melafazkan kalimah Al-Quran, tapi cara tersebut kita sandarkan kepada imam-imam yang diperakui sanad dia bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu maksud qiraat. Okey. Sekarang ni kita masuk istilah-istilah yang penting. Istilah yang pertama adalah al-qiraah itu sendiri. Okey, al-qiraah itu sendiri. Baik. Al-qiraah adalah perbezaan bacaan yang disandarkan kepada imam-imam dalam ilmu qiraat. Perbezaan bacaan yang disandarkan kepada imam dalam ilmu qiraat. Imam dahulu pada ilmu qiraat. Baik. Contoh kita ambil pada ayat يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey. Kita fokus pada kalimah yakhda'un. Yakhda'un. Okey. Jadi untuk kalimah ni kita kata qiraat dia. Okey. Dekat yakhda'un ni ada perbezaan bacaan. Imam Nafi', Ibn Kathir dan Abu Amru baca kalimah ni dengan yukhadi'un. Bukan yakhda'un, yukhadi'un. Yukhadi'un. Sementara 7 imam yang lain baca secara yakhda'un. Macam biasalah, yakhda'un. Cuma 3 imam saja, Imam Nafi', Ibn Kathir, Abu Amru baca dengan sebutan yukhadi'un. Wa ma yukhadi'una illa. Macam tu. Baik. Jadi perbezaan bacaan di antara imam-imam ni kita panggil sebagai qiraat lah. Maksudnya bacaan yukhadi'un kita sandarkan kepada salah satu daripada 3 ni tadi.
Sama ada kita baca dengan cara dengan qiraat Nafi', Ibnu Katsir ataupun qiraat Abu Amru. Itu istilah qiraat. Jadi istilah qiraat ni kita biasa sandarkan untuk imam tadi. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru. Macam kita baca sekarang Hafs daripada Asim, kita punya qiraat adalah Hafs Asim, bacaan Asim sebenarnya, qiraat Asim. Qiraat Asim. Sebab Asim tu adalah imam di dalam ilmu qiraat. Baik. Kemudian istilah yang kedua adalah ar-riwayah ataupun riwayat. Bahasa Melayu dia riwayat ataupun riwayah. Okey. Untuk ar-riwayah ialah setiap perbezaan yang dinisbahkan ataupun disandarkan kepada rawi yang mengambil bacaan daripada imam. Jadi sekarang ni beza dia kalau kita tengok qiraat, perbezaan bacaan yang disandarkan kepada imam. Imam ni tadi. Okey. Tapi riwayat, perbezaan bacaan tapi kita sandarkan kepada rawi. Rawi untuk imam tadi. Rawi untuk imam tadi. Okey. Dan untuk rawi yang mengambil bacaan daripada imam, tak disyarat dia tak disyaratkan untuk dia ambil secara langsung. Boleh menerusi perantaraan. Contoh macam Ad-Duri, rawi untuk Abu Amru. Tapi Ad-Duri ni tak belajar direct dengan Abu Amru. Dia ambil bacaan Abu Amru daripada Yahya Al-Yazidi. Okey. Sementara Qalun dan Warsh, kedua-dua ni rawi untuk Imam Nafi'. Kedua-dua ni ambil bacaan direct daripada Imam Nafi'. Imam Nafi'. Baik. Dan untuk bacaan kita Hafs daripada Asim. Hafs daripada Asim. Asim imam kita. Jadi kita tahu Hafs adalah rawi kepada Asim. Dan Hafs ambil direct daripada Asim sebenarnya. Sebab Asim adalah sebab Hafs adalah anak tiri. Anak tiri Sekejap. Hafs adalah tak silap anak tiri anak tiri. Sebab ayah dia Sulaiman meninggal dunia, wafat, kemudian ibu dia berkahwin dengan Imam Asim. Menjadikan Asim tadi adalah ayah tiri dia. Jadi Hafs belajar direct dengan Asim. Jadi Hafs tadi adalah rawi kepada Imam Asim. Baik. Jadi apa-apa perbezaan yang disandarkan kepada rawi, bukan kepada imam rawi. Jadi kita panggil sebagai riwayat. Kita panggil sebagai riwayat. Sebab tu kita sebut kita punya bacaan di Malaysia ni sebagai riwayat Hafs daripada Asim. Riwayat Hafs daripada qiraat Asim. Baik. Kemudian dia datang istilah yang lain, at-tariq. At-tariq, asal tariq ni adalah at-tariq ni asal bahasa dia adalah jalan. Okey. Tapi untuk istilah dalam ilmu qiraat, at-tariq adalah setiap perbezaan. Okey, perbezaan lagi yang disandarkan ataupun dinisbahkan kepada orang yang mengambil bacaan rawi. Sekarang ni beza tariq dengan riwayat. Okey. Riwayat adalah perbezaan yang disandarkan kepada rawi. Disandarkan kepada rawi. Okey. Tapi tariq, perbezaan yang dinisbahkan kepada orang yang ambil bacaan rawi tadi. Bukan bacaan rawi, ambil orang yang mengambil bacaan tadi. Orang yang mengambil bacaan rawi. Contoh paling senang. Okey. Ini imam. Okey, ini rawi. Okey, kemudian kita ada tariq kat sini. Ataupun okey. Jadi kalau perbezaan pada bacaan imam kita panggil sebagai qiraat. Untuk rawi kita panggil sebagai riwayat. Okey, ni tilmiz sebenarnya, tilmiz. Anak murid kepada rawi. Okey, tilmiz. Anak murid kepada rawi tadi. Okey. Sebab biasanya anak murid rawi yang akan meriwayatkan perbezaan bacaan rawi. Perbezaan ambil bacaan rawi, tapi antara anak murid tadi mungkin ada yang berbeza-beza kan. Okey, jadi perbezaan di antara orang yang mengambil bacaan rawi tadi, okey, ini panggil sebagai tariq. Okey, contoh paling senang, kita ambil tariq Asbahani bagi riwayat Warsh. Maksudnya untuk riwayat Warsh, untuk rawi riwayat Warsh, dia banyak tariq, dia ada tariq lain. Okey. Tapi saja saya nak sebutkan tariq Al-Asbahani, kemudian kita sebutkan beza dia dengan tariq yang lain bagi Warsh. Okey. Untuk tariq Al-Asbahani menyatakan bahawa Warsh membaca Al-Basmalah, baca bismillah di antara dua surah. Baca contoh di antara surah Wadduha dengan Alam Nashrah. Okey.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud Tariq Asbahani menyatakan Warsh membaca bismillah di antara dua surah. Tapi sebenarnya Tariq lain bagi Warsh menyatakan Warsh tak baca basmalah di antara dua surah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Terus. Tak ada bismillah, tak ada berhenti, tak ada kita kata bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Okey. Perbezaan di antara Al-Asbahani dengan orang-orang lain yang ambil riwayat Warsh, beza di antara ni dengan ini kita panggil sebagai at-tariq. Okey, baik. Kemudian mungkin kadang-kadang kita biasa dengar qiraat 7, qiraat 10 kan. Okey. Kita kena jelaskan dua term dahulu. Yang pertama al-qiraatus sab'. Al-qiraatus sab'. Bacaan yang 7. Maksudnya adalah 7 bacaan yang disandarkan kepada 7 orang imam qiraat. Dan 7 orang imam qiraat itu adalah Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Ini 7 orang. 7 orang imam qiraat. Biasanya kita bagi sebagai al-qiraatus sab'. Bacaan-bacaan yang 7. Okey. Kemudian biasa kita dengar orang kata 10 kan. Okey. Datang mana 3 tu? Ni dia. Al-qiraatus salas. Bacaan-bacaan yang 3. Merujuk kepada 3 bacaan yang melengkapkan bacaan yang 7 tadi. Qiraatus salas dia adalah pelengkap bagi 7 bacaan ni tadi. Okey. Yang mana 3 bacaan ni disandarkan kepada 3 imam qiraat. Siapa mereka? Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf. Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf. Okey. Jadi kalau kita kumpulkan al-qiraatus sab' dengan al-qiraatus salas, kita dapat yang apa yang orang panggil sebagai qiraat 10. Qiraat 10 imam. Okey. Jadi kita ada 10 imam dan setiap imam mempunyai 2 rawi. Setiap imam mempunyai 2 rawi. Okey. Kita mulakan yang pertama Imam Nafi' al-Madani. Nafi' al-Madani, rawi dia adalah Qalun dan Warsh. Qalun, Warsh. Baik. Imam yang kedua adalah Ibnu Katsir al-Makki. Okey, satu benda Ibnu Katsir al-Makki tak sama dengan Ibnu Katsir pengarang tafsir Ibnu Katsir, tak sama. Itu Ibnu Katsir anak murid kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, tak sama tak sama. Ni Ibnu Katsir al-Makki hidup lagi awal, jauh lagi awal daripada Imam Ibnu Katsir yang mengarang tafsir tadi. Tak sama jangan keliru pula. Okey. Ibnu Katsir al-Makki, rawi dia adalah Al-Bazzi dengan Qumbul. Al-Bazzi, Qumbul. Dua ni rawi dia. Baik. Bacaan yang ketiga adalah Abu Amru al-Basri. Abu Amru. Kita biasa panggil Abu Amru je lah. Okey, baik. Rawinya adalah Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri, As-Susi. Baik. Bacaan yang keempat adalah Ibnu Amir Asy-Syami. Ibnu Amir. Rawi bagi Ibnu Amir adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham, Ibnu Zakwan. Baik. Yang kelima, Asim yang kita baca. Okey, Asim imam qiraat. Rawi dia adalah Syu'bah dan Hafs. Syu'bah, Hafs. Yang kita baca ni Hafs daripada Asim. Hafs ni rawi, riwayat Hafs daripada Asim. Baik. Kemudian yang keenam, Hamzah, Imam Hamzah. Rawinya adalah Khalaf dan Khalad. Khalaf dan Khalad. Baik. Yang ketujuh, Al-Kisai. Al-Kisai. Rawinya adalah Abul Harith dan Ad-Duri. Abul Harith, Ad-Duri. Okey. 1 sampai 7 ni yang kita panggil sebagai Al-Qiraatus Sab'. Okey. Sementara Al-Qiraatus Salas daripada nombor 8 sampai nombor 10. Okey. Yang ke-8, Imam Abu Ja'far. Rawinya 2. Pun 2 juga. Okey. Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Ibnu Wardan, Ibnu Jammaz. Baik. Yang ke-9, Imam Ya'qub al-Basri. Imam Ya'qub. Rawinya adalah Ruwais dan Rauh. Ruwais dan Rauh. Ini ha pedas bukan ha bulat. Ruwais dan Rauh.
Rauh. Baik. Dan yang terakhir, Khalaf Al-Bazzar. Mungkin macam nampak kat sini kan? Ya. Yes. Ibnu Jazari dalam Matan Ad-Durrah masukkan Khalaf sebagai imam yang ke-10. Maksudnya Khalaf Al-Bazzar ni dalam masa beliau menjadi rawi pada Hamzah, beliau juga merupakan imam bagi qiraat. Imam bagi qiraatnya sendiri. Baik. Jadi untuk Khalaf, rawinya dua. Ishaq dan Idris. Ishaq dan Idris. Dua ni. Pun dua juga. Baik. Jadi kita ada 10 imam dan setiap imam ada dua rawi. Jadi keseluruhannya kita ada 20 riwayat yang mu'tabar, yang mu'tabar. Kena bagi tahu kat. Jadi kita ada 20 riwayat yang mu'tabar. Mutawatir sampai kepada Nabi SAW. Baik. Jadi untuk qiraat 7, untuk al-qiraatus sab', tariq yang meriwayatkan ketujuh-tujuh bacaan ni adalah tariq asy-Syatibiyah. Tariq asy-Syatibiyah diambil daripada nama pengarang matan Hirzul Amani, iaitu Syekh Al-Qasim bin Fairuh Asy-Syatibi. Asy-Syatibi. Jadi Imam Al-Qasim bin Fairuh Asy-Syatibi mengarang matan Hirzul Amani dalam masalah bacaan qiraat 7. Jadi dimasukkanlah dalam qiraat 7 ni Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Semua ni dalam kitab beliau Hirzul Amani. Jadi kaedah bacaan untuk ketujuh-tujuh qiraat ni yang diambil pada Hirzul Amani, kita gelarkan sebagai tariq asy-Syatibiyah. Tariq asy-Syatibiyah. Contoh paling senang, tariq asy-Syatibiyah untuk masalah mad muttasil. Munfasil. Untuk mad munfasil, tariq Syatibi hanya 4 harakat sahaja. Tariq Syatibi. Tapi untuk tariq Jazari 2, 4, 5. Ni 5 ke asalnya, tak silap. Tapi rajih yang paling utamanya 4 lah kan. Okey. Tapi kalau untuk Jazari, dia boleh 2, boleh 4. Dia boleh pendek, boleh panjang. Sebab tu untuk tariq Jazari dipanggil sebagai mad jaiz munfasil. Sebab boleh baca 2, boleh baca 4. Boleh baca pendek, boleh baca sederhana panjang. Tapi untuk tariq Syatibi mesti baca 4 atau 5. Tapi diutamakan 4 lah. Mesti baca 4. Tak boleh 2, tak boleh kurang, tak boleh pendek. Tu beza tariq Syatibi dengan tariq Jazari asal dia. Okey. Harap tak pening lah. Kalau pening boleh start daripada awal lagi. Okey, kalau pening juga boleh komen, tapi saya akan sebut kalau saya tahu saya cuba jawab. Tak tahu saya diam lah. Saya kata tak tahu lah. Okey, baik. Ataupun kalau tak tahu saya akan tanya kepada yang lagi pakar lah, sebab saya pun tak berapa pakar. Cuma alhamdulillah lah Allah bagi kesempatan untuk saya belajar qiraat 7 tapi saya jamak. Belajar 7 bacaan ni tapi saya jamak. Tu nak cerita dalam pertemuan ni payah agak tu. Okey. Baik. Jadi kaedah membaca ketujuh-tujuh qiraat ni yang diambil daripada kitab Hirzul Amani kita panggil sebagai tariq Syatibi. Baik, tariq asy-Syatibiyah. Sementara untuk 3 yang lebih tadi yang baki untuk 3 tu, okey, cara bacaan yang diambil daripada kitab Ad-Durratul Madiyah kita panggil sebagai tariq Ad-Durrah. Tariq Ad-Durrah. Ni pelengkap untuk yang 7 tadi, yang Hirzul Amani. Ditulis satu kitab lain oleh Syekh Muhammad Ibnu Jazari juga. Ibnu Jazari, tapi untuk melengkapkan yang 7 tadi. Ad-Durratul Madiyah. Baik. Jadi kaedah bacaan untuk 3 imam ni tadi, 3 qiraat ni tadi, yang diambil daripada kitab Ad-Durratul Madiyah, kita panggil sebagai tariq Ad-Durrah. Tariq Ad-Durrah. Kita tak panggil dengan nama pengarang sebab untuk Ibnu Jazari dia ada tariq lain. Tariq Jazari yang kita sebut tadi, ini tadi, yang mufassal tadi. Jadi untuk bezakan tariq Jazari dengan yang Durrah ni, untuk yang 3 imam ni kita panggil sebagai tariq Ad-Durrah. Itu je. Baik. Okey.
sekarang kita lihat untuk bacaan yang kita baca di Malaysia ni, Hafs daripada Asim, datang mana mas? Okey, bukan datang mana. Kita lihat sanad dia sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, okey, kita start dengan Asim dahulu. Sebab Asim adalah imam. Ataupun Hafs bin Sulaiman boleh tak tanya? Hafs bin Sulaiman boleh tak? Okey, kita tahu Hafs bin Sulaiman ambil bacaan secara direct daripada Asim. Dan Asim ambil bacaan daripada 3 orang. Zir bin Hubaish, Sa'ad bin Ilyas Asy-Syaibani dan Abu Abdurrahman As-Sulami. Okey. Ketiga-tiga ni ambil riwayat daripada 5 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kelima-lima sahabat Nabi ni mengambil bacaan Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata tadi. Cara melafazkan kalimah-kalimah Al-Quran yang disandarkan kepada imam qiraat. Yang mana imam qiraat ni terbukti sanad dia bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau daripada Hafs bin Sulaiman ni naik pada Asim, daripada Asim ni boleh naik pada banyak jalan. Banyak jalan. Ni memang nampak pening ni. Jadi nak kata dia macam Zir bin Hubaish ambil bacaan, belajar daripada Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Okey. Sementara untuk Abdullah bin Mas'ud ambil Sa'ad bin Ilyas Asy-Syaibani ambil bacaan daripada takut kita lukis gambar salah kan. Cek balik. Yalah tak. Sementara Sa'ad bin Ilyas Asy-Syaibani ambil bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud sahaja. Tapi Abdurrahman As-Sulami ni ambil bacaan daripada Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Jadi kita ada, kalau Zir bin Hubaish kita ada 3 jalan. Sa'ad bin Ilyas ada 1. Abdurrahman As-Sulami ada 5. Maksudnya 5 tambah 1 tambah 3. Maksudnya ketiga-tiga sanad ni, ke-9 sanad ni, ke-9 sanad ni, semuanya bersambung pada Rasulullah SAW. Okey. Kemudian daripada Hafs bin Sulaiman, okey. Sebenarnya untuk Hafs bin Sulaiman, rawi yang paling awal 2 ni je. Minta maaf, bukan 2. Yang ni. Ubaid bin Sabbah As-Sabbah. Daripada Ubaid bin Sabbah ni turun kepada Asy-Syatibi. Turun kepada Asy-Syatibi sebenarnya. So jadi apabila kita kata kita baca dengan riwayat Hafs daripada Asim berdasarkan tariq Syatibi, sebenarnya tariq Syatibi ambil daripada tariq Ubaid bin As-Sabbah. Tariq Ubaid bin As-Sabbah. Baik. Okey. Baik. Wallahu alam. Baik. Jadi harapnya untuk kita kata harapnya video ni dapat memberikan sedikit secara ringkas tentang ilmu qiraat itu sendiri. Ilmu qiraat itu sendiri. Bukan nak suruh baca bukan nak suruh, sebab kalau nak belajar ilmu qiraat ni pastikan yang kita baca ni kita dah kukuh dahulu kita punya orang kata apa? Hukum tajwid. Sebab ilmu tajwid yang kita belajar ni datang daripada qiraat, diambil daripada qiraat sebenarnya. Diambil daripada qiraat. Cuma istilah dia datang kemudian. Istilah macam kita kata idgham, izhar kan. Datang kemudian untuk orang bukan Arab senang faham. Untuk orang bukan Arab senang faham. Baik. Jadi harapnya video kali ini dapat memberikan pencerahan tentang istilah-istilah yang saya sebut dalam pertemuan yang lalu berkenaan dengan masalah idgham, mislain, mutaqaribain, mutajanisain. Baik. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di bahagian ruang komen. Mana saya boleh jawab, saya cuba jawab. Mana saya tak sempat, saya tak boleh nak jawab, saya kat IV dulu lah. Saya kat IV, saya akan tanya pada yang pakar, pada guru saya sendiri. InsyaAllah. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.